Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ar-rahmatul muhdah wa ni'matul musdah wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya sama-samalah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Ta'ala, kerana dengan limpah kurnianya sama-sama kita pada pagi Jumaat yang berbahagia ini sama-sama dapat kita berkumpul untuk sebentar tadi kita tunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Kemudian kita berada pula pada ruang waktu yang ada ni untuk sama-sama kita mengisi dengan sedikit tazkirah, yang mana berkemungkinan hari ini mungkin Jumaat yang terakhir lah Ramadan ni. Tak. Kalau kita raya Sabtu, minggu depan terakhir. Kalau raya Jumaat, ni ke yang terakhir lah Ramadan kita, Jumaat pada Ramadan kita pada kali ini. Jadi insya-Allah untuk pengisian pada pagi ni kita petik suatu hadis daripada kitab hadis 40 Imam Nawawi rahimahullahu taala, iaitulah satu hadis yang ketujuh yang bertajuk pelbagai jenis nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Daripada Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu merupakan nasihat. Kami bertanya, kerana siapa? Sabda baginda, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin-pemimpin orang Islam dan masyarakat semuanya. Jadi hadis yang ketujuh ni merupakan suatu hadis yang menerangkan tentang nasihat, iaitu suatu perkara yang menjadi tiang, salah satu perkara yang menjadi tiang dalam agama Islam ni sendiri. Islam sebagaimana yang kita ketahui, suatu agama yang menekankan pelbagai aspek dalam kehidupan kita, bukan hanya bab ibadat semata-mata seperti mana agama lain. Agama lain hanya menekankan aspek ibadat semata-mata tanpa adanya undang-undang kehidupan. Ada pun undang-undang kehidupan bagi mereka diatur oleh mereka sendiri, ikut suka nak buat macam mana, sehingga apa yang ada dalam kitab Taurat dan juga Injil dipadamkan, disembunyikan, walaupun adanya undang-undang dalam kitab-kitab tersebut, tapi tidak diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Kerana bagi mereka agama suatu benda yang lain, kehidupan suatu benda yang lain. Tidak sebagaimana Islam, yang mana Al-Quran sebagai suatu kitab yang Allah turunkan pada bulan Ramadan, sebagaimana yang disebut oleh Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan juga penjelas kepada petunjuk-petunjuk tersebut. Dan juga Al-Quran ini merupakan pembeza, iaitu yang membezakan antara hak dan yang batil. Maka cukup ayat ini untuk menerangkan kepada kita bahawa pelbagai aspek dalam kehidupan kita ni ada diterangkan dalam Al-Quran.
ada benda-benda yang mesti kita kena mengikut Al-Quran. Jadi Al-Quran ialah kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita pada bulan Ramadan yang sedang kita hadapi sekarang ni. Bukan Ramadan ni lah, Ramadan lama dulu dah. Cuma nak ceritanya, pada bulan Ramadan ni Allah Ta'ala turunkan petunjuk dia, hidayah dia, yakni Al-Quran tu sendiri kepada kita umat Islam ni. Maka kerana itulah tuan-tuan muslim-muslimat, kita dalam hidup kita orang Islam ni, kita tidak boleh bercerai dengan ilmu. Kerana daripada ilmu lah datangnya nasihat, nasihat daripada Al-Quran tu sendiri. Kita ada kuliah maghrib, kita ada kuliah subuh. Bahkan kalau di setengah-setengah tempat, daripada pagi, daripada kuliah subuh, lepas tu kuliah duha, kuliah zuhur, lepas zuhur, sebelum asar, lepas asar, sampai ke rapat nak tidur, orang kata adanya kuliah. Mana nak cerita bagaimana orang Islam dia tidak bercerai dengan ilmu, dia tidak sekali-kali bercerai dengan Al-Quran. Bahkan majlis-majlis ilmu yang disampaikan tu membawa petunjuk-petunjuk daripada Al-Quran. Kerana itulah pada bulan Ramadan yang kita hadapi sekarang ni, yang sedang kita lalui sekarang ni, dan yang mana kita juga telah berada pada fasa-fasa yang terakhir, pada fasa-fasa yang terakhir Ramadan. Saya tidak berminat nak jelaskan tentang pecutan ibadah yang boleh tuan-tuan buat, sebab saya yakin kita semua dah kata banyak kali melalui Ramadan, kita tahu macam mana nak buat, apa yang kita kena buat pada akhir-akhir Ramadan ni. Ala kulli hal, suatu benda yang nak dipetik daripada hadis ni, walaupun hadis ni dia ada 5 perkara lah, ada 5 perkara yang Nabi sebut nasihatnya, iaitu nasihat kerana kepada Allah, yang bermaksud kita beriman kepada Allah, kita menasihati manusia supaya beriman kepada Allah. Nasihat kepada Alkitab, iaitu kita menasihati ataupun menyeru manusia supaya beriman kepada Al-Quran. Dan nasihat kepada Rasul, iaitulah kita menyeru manusia, kita menasihati manusia supaya beriman kepada Rasul. Nasihat kepada pemimpin dan juga nasihat kepada kaum muslimin seluruhnya. Yang kita nak fokuskan ialah pada satu titik dalam hadis ni, satu poin dalam hadis ni, iaitulah nasihat kepada Alkitab, iaitu seruan supaya beriman kepada Al-Quran. Sesuai sebagaimana dengan ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi, yang mana bulan Ramadan ni Allah Ta'ala turunkan padanya Al-Quran. Dan kita juga baru sahaja Sabtu lepas, kita melalui ataupun kita bertemu dengan tarikh 17 Ramadan yang merupakan tarikh nuzul Quran, iaitu tarikh diturunkan padanya Al-Quran. Yang mana mungkin tuan-tuan dah tahulah, mungkin dah tahu, dah disebut oleh pentazkirah sebelum ni, bagaimana sejarah penurunan Al-Quran itu sendiri. Yang mana pada bulan Ramadan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran di Lauh Mahfuz. Kemudian daripada Lauh Mahfuz ni lah diturunkan Al-Quran ni secara tadarruj ataupun secara berperingkat selama 23 tahun. Jadi bulan Ramadan ni adalah bulan yang penting bagi kita, kerana pada bulan ni lah diturunkan petunjuk Al-Quran ni kepada kita, mula diturunkan kepada kita. Bahkan diriwayatkan ketika mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, di situ juga pada ketika itu juga merupakan tarikh bulan Ramadan, Nabi menerima wahyu yang pertama baginda. Jadi Al-Quran ni tuan-tuan muslim-muslimat melalui sejarah yang panjang. Dia tidak sebagaimana yang kita nampak pada hari ni Al-Quran tu. Hari ni kita, kalau kita sebut rumah orang Islam mana tak ada Al-Quran, miskin setara mana pun mesti ada Al-Quran. Tu nak cerita bahawa pentingnya Al-Quran ni bagi orang Islam. Dan kita kenal Al-Quran dengan nuskhahnya, iaitu satu nuskhah kitab Al-Quran tu yang berada di tangan kita, yang berada di rumah kita, yang kita jarang-jarang baca. Ada tapi baca tu jarang-jarang. Bila baca masuk Ramadan kita sungguh dengan Al-Quran, tapi luar Ramadan tahu berapa kali je kita selok helayang-helayang lembaran-lembarannya. Jadi tuan-tuan, justru bulan Ramadan ni adalah suatu bulan yang dia menjadi titik kepada kita untuk kita perkemaskan balik, untuk kita perkuatkan balik hubungan kita dengan Al-Quran ni. Jadi kerana itulah pada bulan Ramadan ni ada pelbagai ibadat-ibadat yang berkait dengan Al-Quran. Bahkan bila kita bertarawih sendiri, kita akan mencari imam-imam yang hafiz. Kalau tak hafiz pun kita tetap, orang kata macam di setengah-setengah tempat
Kita buat baca surat, orang Terengganu panggil baca surat lah, makna baca depan. Yang kita tak buat pada bulan-bulan yang biasa. Bulan-bulan biasa tak ada lah orang baca tu, imam baca Quran ni surat depan tu tak ada. Tapi pada bulan Ramadan kita buat benda tu, terutama pada solat tarawih. Sebab apa? Sebab ni masa kita nak meluangkan masa kita dengan Al-Quran. Pada bulan-bulan yang lain kita banyak baca benda lain, dengan Facebooknya, dengan Whatsappnya, dengan segala macam benda lain, dengan surat khabar, dengan majalah, dengan novel, sehingga kita tak sempat nak baca Al-Quran. Maka pada bulan Ramadan ni kita cari peluang untuk bersama dengan Al-Quran. Bermula dengan solat tarawih, kemudian ada orang yang mengikuti halaqah-halaqah tadarus. Tak? Walaupun sebenarnya kebanyakan tadarus yang kita buat ni tidak dinamakan tadarus sebenarnya. Tadarus sebagaimana kalau kita perhatikan maksud dan sejarahnya, tadarus ni tuan-tuan, dia asal daripada kalimah darasa. Darasa dan masuk kepada wazan tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ula, iaitu tadarasa yatadarusu tadarusa. Jadi tadarus ni ialah kita belajar, kita belajar Al-Quran. Jadi sebagaimana yang dibuat oleh sahabat, mereka saling, bila mana mereka bertadarus dengan Nabi SAW, mereka saling, orang kata, belajar membaca Al-Quran tu. Maknanya seorang baca, orang lain dengar dan tegur. Jadi sebenarnya tuan-tuan, mengejar khatam Al-Quran ni tak pernah menjadi matlamat sahabat, para sahabat. Sebab yang penting pada Al-Quran ni ialah kita mengambil hidayah petunjuknya, bukan masalah nak khatam berapa kali. Jadi ni tadarus, saling belajar maksud dia. Tafa'ala ni maksud ini perbuatan saling buat. Jadi kebanyakan yang kita buat sebenarnya bukan tadarus lah. Yang kita buat sebenarnya bila kita bagi baca sejuzuk seorang sampai habis, hak tu dipanggil tilawah, membaca Al-Quran. Ala kulli hal bukan tak ada pahala, ada pahala, tetap ada pahala. Cuma hanya tidak menepati sebagaimana yang Nabi dan para sahabat buat sahaja, tu sahaja. Tapi dari segi pahala tetap ada. Jangan pusing lah, dari segi pahala tetap ada. Bahkan tetap digandakan pahala tersebut pada bulan Ramadan ni. Jadi mana nak cerita tuan-tuan, kita tidak buat tadarus ni pada bulan-bulan yang biasa, kita buat pada bulan Ramadan. Dan begitu juga ada orang yang target mengkhatamkan berapa kali dalam Ramadan ni Al-Quran. Berapa kali nak khatam? Ada orang target sekali, ada yang target 2 kali, ada yang target 3 kali. Tak? Bahkan nanti kita akan ceritakan bagaimana ada sebuah masjid di Jabal Muqattam di Mesir, solat tarawih 15 juzuk semalaman. Start daripada lepas isyak, dia tarawih sampai rapat nak sahur. Maknanya dia semayang 20 rakaat, tapi panjang baca dia tu. Kita tak sama mimpi lah, dok. Kita 8 dengan 20 pun duk balah dengan lagi, dok. Lepas tu balah baca panjang ke pendek, tu kita. Jadi kalau nak kejar 15 juzuk semalaman, memang kata putih mata lah kita, dok. 2 malam khatam. Kalau sebulan Ramadan 15 kali khatam. Jadi mana nak cerita tuan-tuan, tu nak cerita himmah ataupun bagaimana setengah-setengah orang, setengah-setengah tempat matlamat mereka ni dengan Al-Quran. Tapi yang kita nak ceritakan tuan-tuan, sedikitlah berkenaan dengan Al-Quran ni, dok, sejarah dia. Selain daripada kita tahu bahawa Al-Quran ni dia Allah Ta'ala tak turunkan sekaligus. Kerana itulah tuan-tuan, Al-Quran ni diturunkan secara berperingkat. Antaranya kerana nak memudahkan orang Islam beramal dengan Al-Quran itu sendiri. Kemudian untuk menetapkan hati Nabi SAW. Dan kerana itulah tuan-tuan, kalau kita semak dalam Al-Quran, di sana adanya surah-surah yang disebut sebagai surah-surah Makiyah dan surah-surah Madaniyah. Kalau kita bacakan dia ada, dok, Makiyah dengan Madaniyah. Dua tu je, tak ada lah hok lain tu. Surah ada 114, tetapi pembahagian dia kumpulan Makiyah dengan Madaniyah. Maka kenapa dibahagikan sedemikian? Ini menunjukkan kepada marhalah ataupun tempoh masa diturunkan Al-Quran itu sendiri. Surah-surah Makiyah ialah surah-surah yang diturunkan sebelum hijrah, iaitu dalam tempoh 13 tahun yang pertama di Mekah, dakwah Nabi SAW di Mekah. Dan kemudian surah-surah Madaniyah ialah surah-surah yang turun selepas hijrah. Ini surah-surah yang turun selepas hijrah, selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Sebab itu dinamakan sebagai Madaniyah. Ada pun khilaf kenapa Madaniyah tu dan Makiyah tu dinamakan berdasarkan tempat ataupun masa. Hak tu khilaf di kalangan ulama. Dan ada setengah-setengah surah yang tidak disepakati sama ada Madaniyahnya atau Makiyahnya. Ala kulli hal, secara generalnya apa yang kita nak cerita ialah surah-surah Makiyah, kalau kita perhatikan, dia ada ciri-ciri dia, dan Madaniyah dia ada ciri-ciri dia, beza dia. Surah-surah Makiyah tuan-tuan muslim-muslimat,
kalau kita perhatikan ayat dia pendek-pendek. Ayat dia kebanyakannya pendek-pendek dan padanya tidak terdapat banyak hukum hakam syariat. Bahkan kalau kita belajar dalam sejarah syariat, puasa mula disyariatkan selepas hijrah. Maknanya sebelum tu orang Islam tidak diwajibkan berpuasa sebagaimana kita pada hari ini. Maknanya pada peringkat awalnya. Begitu juga dengan perang. Perang tak diwajibkan pada ketika tu. Tak ada lagi ayat yang menyuruh supaya orang Islam ni berperang pada marhalah di Mekah. Dan begitu juga pelbagai lagi syariat-syariat yang lain. Bahkan solat sendiri. Syariat solat tu sendiri turun bila? Turun orang kata setahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Maknanya peringkat awal orang Islam ni semayang mana? Orang Islam tak semayang 5 waktu macam kita pada peringkat awal. Orang Islam cuma solat 2 rakaat sebelah pagi, 2 rakaat sebelah malam. Bukan sebab kata malah, tapi kerana pada ketika tu orang Islam duduk dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang tertindas, tidak adanya kuasa pemerintahan yang memelihara mereka, sehingga mereka tidak boleh nak melaksanakan syariat. Sebab tu tuan-tuan, bila mana kita membaca dalam kitab Al-Wafi, syarah kepada hadis 40 Imam Nawawi, yang disusun oleh Profesor Dr. Syekh Mustafadi Al-Bugha, menyebut dalam hadis innamal a'malu binniyat, iaitu hadis yang berkait dengan hijrah. Kerana hadis ni menceritakan tentang bagaimana seorang yang berhijrah tapi dikira pahala dia itu berdasarkan niat dia. Berdasarkan niat dia. Peristiwa ni berlaku, hadis ni berlaku bila mana ada seorang lelaki yang berhijrah kerana seorang perempuan yang bernama Ummul Qais. Yang dia nak berkahwin dengan perempuan ni, tapi perempuan ni tolak. Dia syarat kalau nak nikah dengan dia boleh, tapi syarat kena ikut hijrah Nabi ke Madinah. Dan bila dia hijrah ke Madinah, memang dia bernikah dengan perempuan tersebut. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, hijrah ni berlaku bila mana Allah Ta'ala perintahkan orang Islam keluar daripada bumi Mekah, keluar daripada bumi Mekah supaya dapat melaksanakan syariat di Madinah. Maka begitu juga wajib bagi orang Islam yang berada di negara-negara kafir yang menghalang mereka duduk dalam negara kafir ni, tuan-tuan, tak ada masalah. Tetapi bila mana pemerintahnya mengekang orang Islam daripada melaksanakan syariat Islam, maka wajib bagi orang Islam keluar daripada tanah tersebut, pergi berlindung di negara-negara umat Islam supaya mereka dapat melaksanakan syariat tersebut, syariat Islam ni. Jadi selepas hijrah barulah kata banyaknya turun perintah-perintah syarak seperti berperang, berpuasa dan sebagainya. Jadi tu pada peringkat awal penurunan Al-Quran, sehinggalah Nabi SAW wafat. Jadi tuan-tuan muslimat, selepas Nabi wafat belum ada lagi satu nuskhah yang rasmi. Tak ada nuskhah macam kita hari ni, tak ada lagi sebenarnya. Masa tu Al-Quran yang duduk di dada-dada para sahabat yang menghafal Al-Quran, tu pun tak semua sahabat menghafaz seluruh sekali Al-Quran. Ada yang menghafaz separuh, ada yang menghafaz suku, ada yang sebahagiannya sahaja. Dan juga kalau kita perhatikan kenapa demikian, kerana adanya setengah-setengah mereka, tuan-tuan, bila mana nak menghafal Al-Quran, mereka beramal dulu, mereka pilih dulu beberapa ayat, mereka hafal, mereka amal, kemudian setelah mereka amal baru mereka hafal balik. Jadi benda ni menyebabkan tak semua sebenarnya sahabat menghafal seluruh Al-Quran itu sendiri. Jadi kebanyakan sahabat menyalin Al-Quran ni daripada Nabi. Ada yang tulis atas pelepah tamar, ada yang tulis atas kepingan batu, kepingan tanah liat, macam-macam. Ada yang tulis atas tulang. Jadi Al-Quran ni dia pada peringkat awal dia tak ada lagi nuskhah macam kita ni. Cuma bila mana berlaku peperangan Yamamah pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mencadangkan kepada Abu Bakar supaya dibuat usaha pengumpulan Al-Quran ni. Sebab bimbang takut akhir zaman, akhir tak ada, orang kata tak ada Al-Quran ni, hilang, ataupun menyebabkan orang Islam susah nak baca Al-Quran. Jadi peringkat awal Abu Bakar seberat nak buat benda tu, tapi setelah dipujuk akhirnya diterima dan dipujuk, dan mereka bertemu dengan Zaid bin Sabit, salah seorang sahabat yang juga pakar dan alim dalam Al-Quran ni. Lalu dipujuk sehingga akhirnya Zaid bersetuju untuk buat usaha pengumpulan Al-Quran ni. Dan nak cerita tuan-tuan, kalaulah tak dibuat usaha pengumpulan ni, mungkin ada 3 ayat Al-Quran yang hilang. Mungkin, tapi kita yakin bahawa Allah Ta'ala yang memelihara Al-Quran, benda ni takkan hilang. Dan inilah sebab antara kenapa adanya usaha pengumpulan ni, kerana Allah Ta'ala menggerakkan hati Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan beberapa orang sahabat untuk melakukan usaha ni.
Ada 3 ayat. Yang pertama ialah 2 ayat yang terakhir surah At-Taubah. Hak ni ramai sahabat tak tahu ada ayat ni. Hatta Zaid bin Sabit sendiri pun tak tahu. Yang menghafal banyak Al-Quran, dia pun tak tahu ada ayat ni. Dan juga ayat ke-23 surah Al-Ahzab juga antara ayat yang ramai sahabat tak tahu. Yang mana ayat 128 dan 129 ni cuma diketahui oleh Khuzaifah Al-Ansari, Khuzaimah Al-Ansari. Dan ayat ke-23 surah Al-Ahzab cuma diketahui oleh seorang sahabat yang bernama Abi Khuzaimah. Jadi setelah dilakukan usaha pengumpulan Al-Quran ni tuan-tuan, barulah Al-Quran ni lengkap. Dan nuskhah yang pertama disalin, ditulis dan disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar. Selepas Sayyidina Abu Bakar wafat, diserahkan kepada Umar, dan Umar bila dia wafat diserahkan kepada anak dia Hafsah. Itu marhalah peringkat-peringkat dalam pengumpulan Al-Quran. Dan pada zaman Sayyidina Osman memerintah, ketika mana berlaku penaklukan di Armenia dan juga Azerbaijan, masa tu Huzaifah Al-Yamani dia melihat bagaimana orang Islam ni baca Quran berterabur. Bukan masalah sebab ikut qiraat sab'ah ataupun qiraat asyarah tu, qiraat 10 tu bukan. Ni baca Quran ikut dan sekali. Dan Huzaifah Al-Yamani dia bertemu dengan Sayyidina Osman dan mengadu. Dia kata, aku serabut perut. Bahasa Terengganu lah sebut. Serabut perut dengar orang Islam ni baca Quran. Macam-macam pesen yang baca. Dan mu kena buat sesuatu. Bimbang takut selepas ni orang Islam akan bergaduh, berkhilaf, sebagaimana umat Yahudi dan Nasrani. Baik, adakah kita orang Islam tak berkhilaf? Kita berkhilaf, tetapi bukan pada nuskhah Al-Quran tu. Maknanya kita bukan ada beberapa versi Al-Quran tak. Kita cuma ada satu versi Al-Quran. Ada pun penulisan tu cerita lain. Ada Quran Syamil, ada Quran Majid, macam-macam. Tu berdasarkan tulisan, dia bukan berdasarkan kepada ayat Al-Quran tu. Tapi orang Yahudi dan Nasrani, tuan-tuan muslimat, mereka berkhilaf pada kitab Taurat dan Injil itu sendiri. Taurat ada berapa banyak versi, Injil ada berapa banyak versi. Maka kerana itulah Huzaifah Al-Yamani dia bimbang. Bila lebih banyak kota-kota Islam ni dibuka, bimbang takut Al-Quran ni jadi banyak versi. Maka kerana itulah akhirnya Sayyidina Osman dia buat usaha untuk dihimpunkan balik Al-Quran ni. Bukan dihimpunkan, disalin. Sebab Al-Quran dah ada dah nuskhah rasmi dia, cuma belum disebarkan. Jadi pada zaman dia diperintahkan beberapa orang sahabat untuk menyalin Al-Quran ni dan dipinjam daripada Hafsah. Dipinjam, ditulis surat kepada Hafsah minta nak pinjam nuskhah yang telah dikumpulkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar tu, lalu disalin dan dihantar ke seluruh kota-kota Islam sebagai rujukan. Maknanya lepas ni kalau ada pertikaian tentang ayat Al-Quran, tentang bacaan dia semua, wajib kena rujuk dengan nuskhah tu. Dan perkara kontroversi yang Sayyidina Osman buat ialah dia kumpulkan, dia rampas semua nuskhah-nuskhah yang tidak rasmi yang berada di tangan sahabat. Macam kita sebut tadi, sahabat-sahabat ni mereka ada nuskhah Quran masing-masing. Mereka tulis sendiri dengan Nabi SAW. Lalu dihimpunkan semua ni dan dimusnahkan. Perbuatan ni menyebabkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud marah dan menganggap perbuatan ni suatu perbuatan terkeluar daripada Islam. Tapi bukan dia kata Sayyidina Osman murtad, bukan. Cuma perbuatan tu dianggap bertentangan dengan Al-Quran tu sendiri. Tapi Sayyidina Osman sebagai pemerintah, dia ada ijtihad dia. Dia sebagai ulil amri, dia ada ijtihad dia. Kerana kalau tak dibuat demikian, bimbang akan datang orang lain akan menggunakan nuskhah ni ditokok tambah. Ditokok tambah lalu katakan, ni nuskhah daripada Abdullah bin Mas'ud. Padahal Abdullah bin Mas'ud tak ada dah. Siapa boleh sahkan benda tu? Ni tulisan tangan dia sendiri, umpamanya orang kata. Jadi Sayyidina Osman bimbang benda ni berlaku. Kerana tu dihimpunkan semua nuskhah-nuskhah yang tak rasmi, dimusnahkan. Dan hanya digunakan nuskhah yang rasmi sahaja. Itu sejarah dia. Sehinggalah zaman ke hari ni, tuan-tuan, kita dapat nikmat membacanya Al-Quran tanpa perlu susah nak pergi kupur daripada orang lain, nak pergi ambil ayat ni daripada orang ni, tak. Usaha ni telah dibuat oleh para sahabat. Maka hargailah usaha generasi yang terawal dalam menghimpunkan Al-Quran ni. Dan tuan-tuan, Al-Quran ni sendiri, tuan-tuan, dia ada pelbagai mukjizat dia. Selain daripada bahasa, tak, Al-Quran ni dia sebagai petunjuk pada kita, dia ada mukjizat dia. Antaranya ialah, tuan-tuan, ni kita nak cerita kalau kita rasa malas nak baca Quran. Kita perhatikan bagaimana Al-Quran ni, tuan-tuan, dia dapat menjadi petunjuk pada orang kafir. Orang yang kafir yang tak pernah masuk Islam boleh masuk Islam bila baca Quran, tengok Quran, dengar Quran. Kita dah baca Quran pun hati masih lagi kerah,
hati masih lagi begitu, maka ni benda yang sepatutnya kita kena ambil iktibar. Ada suatu kisah yang menarik berkait dengan Al-Quran ni, iaitu mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita ni, iaitu cerita berkenaan dengan seorang doktor Perancis yang bernama Maurice Bucaille. Maurice Bucaille ni tuan-tuan, dia ni seorang pakar bedah. Jadi suatu ketika bila mana kata dah dijumpai mumia Firaun ni apa semua, lalu Maurice Bucaille ni diberi penghormatan sebab dia ni memang doktor pakar dalam bedah siasat lah. Jadi dia ni diberikan penghormatan untuk membedah siasat mumia Firaun ni. Jadi tuan-tuan, bila mana mumia Firaun ni dibawa ke Perancis dan dibedah, lalu Dr. Maurice Bucaille ni disiasat punca kematian Firaun ni. Dan bila mana ditemui kesan garang pada, ni bukan garang buat awet mayat tu, ni garang lain lah. Mana bila ditemui kesan garang pada belakang leher mumia Firaun ni, maka dia buat kesimpulan bahawa Firaun ni mati lemah. Kita Islam tahu belaka dah, tapi dia orang yang tak pernah baca Quran, tak pernah kenal tentang Al-Quran, tapi dia tahulah sedikit sebanyak sejarah Islam ni. Lalu bila mana penemuan tu dibuat, diisytiharkan, lalu dia ni dianugerahkan dengan anugerah Nobel ataupun anugerah kemuliaan lah oleh kerajaan pada ketika tu. Tuan-tuan, ketika mana hari dia nak terima anugerah tu, sahabat dia duduk sebelah dia. Dia sebut, tahniah sebab mu kata dapat anugerah ni dengan hasil usahamu bedah siasat mayat Firaun ni, mumia Firaun ni. Cuma aku nak beritahu saja, mu dah bangga ingat depan orang Islam. Sebab orang Islam tahu lama dah Firaun ni mati lemah. Maka Maurice Bucaille ni terkejut. Macam mana orang Islam boleh tahu? Sedangkan dalam tempoh mumia ni baru ditemui, ni dia seorang, dia orang yang pertama bedah siasat. Tak ada lagi orang Islam bedah siasat mumia ni. Macam mana dia boleh tahu? Macam mana orang Islam boleh tahu? Lalu sahabat dia beritahu, orang Islam tahu benda ni daripada Al-Quran. Al-Quran dah cerita lama dah. Dia terkejut macam mana sebuah kitab yang muncul 1400 tahun dahulu boleh cerita tentang kematian Firaun. Sedangkan Nabi Muhammad tak pernah sampai Mesir, tak pernah temu dengan mumia Firaun ni. Dosa kata dengan Firaun tu sendiri, mumia Firaun pun tak pernah temu, Mesir pun tak pernah sampai. Macam mana Nabi Muhammad boleh sampaikan dalam Al-Quran bahawa mumia Firaun ni mati lemah? Lalu akhirnya bila dia balik, dia kaji Al-Quran, ya sungguh memang Allah Ta'ala dah sebut benda tu dalam Al-Quran. Lalu dia masuk Islam. Dan begitu juga tuan-tuan, nak cerita bagaimana dalam Al-Quran dan surah Ar-Rahman disebut tentang ayat ini pertemuan dua laut, bainahuma barzakhul la yabghiyan, iaitu Allah Ta'ala cerita bagaimana dua jenis air laut yang bertemu, dan di antara dua air laut tu dia ada satu jenis air yang berbeza daripada dua jenis air sebelum tu. Dan hidupan yang hidup dalam tu pun, dalam garisan air tu pun tak sama macam hok dua-dua belah ni. Maknanya macam ada 3 peringkat lah, tapi sebenarnya dia ada pemisah dia. Tuan-tuan, macam mana Nabi boleh cerita benda tu? Nabi bukannya ada, zaman tu bukannya ada alat-alat canggih nak kaji benda-benda gini. Tapi macam mana benda ni boleh disebut dalam Al-Quran? Dulu orang zaman sebelum dikaji sains ni, orang taklah tahu sangat. Tapi bila dikaji, rupanya dalam Al-Quran 1400 tahun dia dah cerita dah benda tu. Maka sebenarnya kalau kita baca tuan-tuan, banyak mukjizat sains dalam Al-Quran ni sebenarnya. Banyak. Sebab tu kalau di Mesir antara negara yang mempelopori ilmu Al-Quran dan juga sains. Dan hari ni tuan-tuan, banyak orang yang mengkaji tauhid berdasarkan ilmu sains. Nak cerita bagaimana perkembangan ilmu tauhid tu sendiri. Dulu kita cuma bincang berdasarkan ayat-ayat dia. Ayat-ayat dia. Tapi hari ni orang bukan setakat bincang ayat-ayat dia, orang melihat ilmu sains, orang mengkaji sains dan dirilik memang ada dalam Al-Quran. Jadi nak cerita hebatnya Al-Quran ni, dia menjadi petunjuk sehingga ramai orang bukan Islam tuan-tuan, bila mana mereka mengkaji Al-Quran. Ada yang cuba mengkaji Al-Quran sebab benda nak menjatuhkan Al-Quran tu sendiri, sebab nak merosakkan kepercayaan orang Islam terhadap Al-Quran. Tetapi akhirnya makin dia kaji, akhirnya dia yang masuk Islam. Sebab tu tuan-tuan nak cerita Al-Quran ni, kalau kita tak ambil manfaat, Al-Quran tak rugi apa-apa, tapi kita yang rugi.
Ramai mana umat manusia atas muka bumi ni yang mengambil manfaat daripada Al-Quran, akhirnya mereka mendapat kelebihan dan petunjuk daripada Al-Quran. Tetapi kita orang Islam baca Al-Quran sekadar baca sahaja. Sebab tu tuan-tuan, dalam syarah hadis ni, pengarang menyebut ada 4 tanggungjawab kita terhadap Al-Quran. Iaitu yang pertama ialah membaca dia. Selepas membaca, tanggungjawab yang kedua ialah kita meneliti makna-makna ayat daripada Al-Quran ni. Bukan makna baca je, tapi kita kena teliti makna dia. Hal ni sebagaimana dibuat oleh sahabat. Sebab tu tuan-tuan, kita nak beritahu bahawa sahabat tidak pernah menumpukan berapa kali khatam Al-Quran. Yang mereka tumpukan ialah sebanyak mana kefahaman yang mereka boleh dapat daripada Al-Quran tu sendiri. Setelah kita laksanakan 2 tanggungjawab yang pertama ni, maka yang ketiga ialah kita memahami ayat-ayat Al-Quran tu. Dan yang keempat, kita kena beramal. Lepas kita baca, kita teliti, kita faham, maka kita kena amal. Apa jadinya kalau kita cuma baca Al-Quran tapi kita tak buat sebagaimana yang disebut oleh pengarang ni, maksudnya sebagaimana yang sepatutnya kita kena buat terhadap Al-Quran, maka Al-Quran akan mendakwa kita dekat akhirat. Tu tuan-tuan, orang baca Quran, Quran dakwa dekat akhirat. Sementara kalau dah baca Quran, bahkan Nabi menyebut iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, Nabi kata, sesungguhnya Al-Quran tu akan datang pada hari kiamat nanti sebagai penolong kepada orang yang membaca dia. Tapi kita pada hidup atas dunia ni tak baca Al-Quran, maka betapa ruginya kita ni. Tuan-tuan, kita kena ingat kenapa kita perlu kepada Al-Quran. Dia banyak sebab tuan-tuan. Antara salah satunya ialah kerana Al-Quran ni dia menjadi peneguh jiwa kita, penguat jiwa kita. Antaranya kenapa? Tuan-tuan, cuba kita perhatikan. Kalau kita kaji, kenapa orang kafir bunuh diri? Kenapa orang Islam tak bunuh diri? Walhal kalau nak cerita orang kafir dia ada masalah dia, kita pun ada masalah kita. Betul tak? Dalam kehidupan, siapa hidup, siapa tak ada masalah? Semua orang ada masalah. Bahkan kalau orang dia rasa hidup dia tak ada masalah, tu pun masalah sebenarnya. Berat kalau hidup ni tak ada masalah, berat sebenarnya. Tapi orang Islam tuan-tuan, susah setara mana pun hidup, mereka tak bunuh diri. Kita tak dengar orang Islam ni bunuh diri. Jaranglah, kalau ada pun jarang sangat, terlalu jarang. Tapi orang kafir tuan-tuan, mereka asal ada masalah bunuh diri, asal ada masalah bunuh diri. Kenapa begitu? Kerana salah satunya tuan-tuan, kerana rahmat Al-Quran tu sendiri. Kerana orang Islam ni dia solat, dia ada hubungan dia dengan Allah Ta'ala, dengan Tuhan dia. Tapi orang kafir tidak. Kalau dia ada hubungan dengan Tuhan pun, Tuhan yang menipu lah, bukan Tuhan yang betul pun. Tuan-tuan, cuba kita tengok negara umat Islam ni tuan-tuan, disifatkan sebagai mundur. Bahkan kalau kita tengok, banyak berlaku peperangan, dihuru-harakan. Orang kafir ni tuan-tuan dihuru-harakan negara umat Islam. Kita tengok umpamanya di Syam, di Syria umpamanya, perang yang berlaku sampai pecah negara umat Islam. Dan begitu juga di Palestin yang sampai ke hari ni masih lagi yang kata dijajah. Tapi tuan-tuan, kita tak dengar orang Syria, kita tak dengar orang Palestin bunuh diri. Hatta kalau di Afghanistan sekalipun, Afghanistan suatu negara yang kalau kita baca sejarah dia, sebuah negara yang sinonim dengan penjajahan. Daripada Britain, keluar Britain masuk Rusia, keluar Rusia masuk Amerika. Orang Afghanistan walaupun diancam dengan, dululah, walaupun diancam dengan peperangan dan kebuluran, mereka tetap teguh hati mereka, tak bunuh diri. Tapi orang kafir tuan-tuan, di negara-negara mereka walaupun disifatkan sebagai maju, banyak mana kes bunuh diri berlaku. Di Korea Selatan umpamanya, hari ni kalau sebut Korea Selatan, perkara pertama yang akan terbayang dalam minda anak-anak kita, K-pop lah. K-pop. Zaman hari ni boleh kata semua orang minat K-pop. Hampir semua orang, bukan semua. K-pop ni Korea lah, artis Korea ni yang menyanyi, yang bunuh diri. Tapi tuan-tuan, cuba tengok, Korea Selatan antara negara yang tinggi kes bunuh diri dia. Hatta bahkan artis-artis mereka sendiri, anak-anak kita minat sangat. Kalau mata sepek muka plastik tu mari sini, bersorak anak-anak puang kita, nak gambar, nak apa, sampai hilang maruah mereka. Sanjungnya ke mata sepek tu, gerang kot kadang-kadang, nyapa dek pun. Tapi tuan-tuan, mereka yang dikatakan penghibur kepada kita, penghibur kepada anak-anak kita, bahkan ramai mana anak-anak kita berusaha nak menjadikan muka mereka macam Korea. Hidung kepek, mata luah, kulit gelap, tapi nak Korea semacam. Mana nak cerita naknya kepada Korea tu. Tapi tuan-tuan, mereka yang dikatakan penghibur, yang lawa-lawa tu tuan-tuan, ramai mana bunuh diri. Mereka menghiburkan kita, tapi mereka sendiri pun tak terhibur dengan hiburan mereka. Maka bagaimana mereka boleh menghiburkan kita dengan sebenarnya? Melainkan hiburan tu sebenarnya hanyalah palsu semata-mata.
Begitu juga kalau kita tengok di barat umpamanya tuan-tuan, banyak kita dengar artis-artis barat yang bunuh diri. Antaranya kalau kita sebutlah beberapa orang, antaranya Kurt Cobain. Kurt Cobain, bukan Cicok Cobain, Kurt Cobain. Kurt Cobain ni tuan-tuan vokalis kumpulan Nirvana, dan begitu juga Chester Bennington, vokalis kumpulan Linkin Park, mati bunuh diri. Dan Chris Cornell, vokalis kumpulan Audioslave. Hari ni tuan-tuan banyak orang buat anak-anak budak-budak muda ni lah main gitar, buat tribute lagu benda ni, kumpulan Audioslave ni. Tapi Chris Cornell, vokalis dia mati bunuh diri, gantung diri dalam bilik. Sebab dia mengalami tekanan perasaan. Cukup saya sebut beberapa nama saja. Sebab tu je pun ingat pun, orang lain tak ingat pun. Cuma maknanya nak cerita tuan-tuan, mereka yang kata menghiburkan orang kononnya, tapi mereka sendiri pun tak terhibur. Mereka sendiri mengalami tekanan-tekanan perasaan. Bahkan tuan-tuan, kalau kita tengok kumpulan Linkin Park sendiri, peringkat awal dia lah, kebanyakan lagu-lagu dia memang berkisahkan kepada tekanan perasaan. Rupanya vokalis dia tekanan perasaan. Dia menghiburkan orang, konsert sana sini, duit berjuta. Ni bukan cerita orang hidup merempat tuan-tuan. Ni bukan cerita orang hok tak ada piti. Kalau hok tak ada piti, duduk bawah jabatan, bunuh diri, munasabah, hidup tertekan. Ni orang yang ada kemasyhuran, duit masuk berjuta-juta dalam akaun, duduk rumah banglo, ada duduk mansion, macam-macam, tapi akhir mati bunuh diri. Sebab apa tuan-tuan? Dalam hati manusia ni tuan-tuan, dia ada suatu yang dikatakan fitrah bertuhan. Suatu fitrah ni tuan-tuan, ruang ni dia tak boleh nak diisi walau dengan apa pun. Tuan-tuan isilah dengan apa saja je bentuk hiburan, main miska ke, main game ke, matching ke, apa ke, ruang ni tak boleh nak diisi. Ruang ni, ruang fitrah bertuhan ni hanya boleh diisi dengan solat dan juga Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, ramai orang yang kalau kita ceritakan, dia ada satu kisah. Dia ada satu kisah. Ni kalau kita ceritalah berkait dengan orang kafir. Orang kafir ni tuan-tuan, isu bunuh diri ni dah jadi macam benda biasa. Mati bunuh diri tu bukan benda pelik dah. Kita hok dak pelik kalau mati buah pinggang, jantung, kanser, tu dak pelik lah kita. Tapi kalau mati bunuh diri ni pelik. Orang dia kalau mati bunuh diri bukan benda yang pelik. Hatta tuan-tuan, kalau di Jepun, antara negara yang tinggi juga kes bunuh diri, kerajaan dia sanggup bagi subsidi rakyat dia supaya pergi melancong. Sebab benda tak mahu beri rakyat dia ni bunuh diri. Tapi tuan-tuan, benda tu tak menyelesaikan. Dan di barat dia ada seorang perempuan ni kita nak cerita. Ada seorang perempuan di barat yang dia mengalami tekanan perasaan. Dia kata sampai tahap, kalau kita baca kisah dia ni sampai tahap nak bunuh diri. Dia rasa hidup dia tak berguna. Akhirnya apa dia buat? Dia decide, dia jual semua harta dia, dia beli motor round dunia seorang diri. Orang puang, bukan orang lelaki ni, orang puang. Dan kalau kita tengok memang banyak orang jenis-jenis round dunia ni kebanyakannya orang kafir lah. Dia nak cari apa tuan-tuan? Nak cari kepuasan hidup, nak cari ketenangan diri. Begitu juga perempuan ni. Akhirnya tuan-tuan, dia round dunia ni, di mana ditemui kebahagiaan dia? Ditemui kebahagiaan dia di Pakistan. Pakistan sebuah negara yang kalau kita kata orang kafir ni tuan-tuan, negara-negara umat Islam ni diletakkan pada negara dunia ketiga. Sebab benda bukan nak memburukkan orang Islam, tapi nak memburukkan Islam tu sendiri. Negara-negara maju semua diletak ranking dia siapa? Negara kafir. Negara Islam dunia ketiga. Dan Pakistan sebuah negara yang kalau media barat sifatkan sebagai negara yang kabilah, perang, teroris, macam-macam. Tapi di sana tuan-tuan, perempuan ni bila dia sampai di satu kawasan pergunungan di Pakistan, yang mana kawasan tu ramai orang Islam duduk, di sana ditemui kebahagiaan dia. Di sana dia kata dia dihormati walaupun dia orang bukan Islam pada ketika tu. Dia dihormati, dia disayangi oleh penduduk sana, diberi pelbagai kemuliaan, sehingga akhirnya tuan-tuan dia melafazkan syahadah di sana dan dia isytiharkan dia telah temui kebahagiaan jiwa dia dengan memegang Al-Quran. Tuan-tuan, jauh dia cari kebahagiaan dia, walhal sebenarnya pelita kebahagiaan dia dekat aje, iaitu Al-Quran. Al-Quran dekat negara dia bukan tak ada, tapi maknanya bagaimana perjalanan dia nak cari kebahagiaan dia, akhirnya ditemui Islam. Sebab tu tuan-tuan, Yusuf Al-Qaradawi menyebut, orang bukan Islam cuba meletakkan negara umat Islam ni di negara dunia ketiga. Kalau ada keempat-keempat letak kita. Sebab apa? Bukan nak memburukkan kita, tapi nak memburukkan Islam tu sendiri. Dan malam bila mana ramai orang Islam yang percaya dengan benda ni, percaya bahawa Islam ni tak pakar. Tuan-tuan, cuba kita tengok bagaimana peristiwa 11 September 2001 yang kita masih ingat bagaimana bila mana bangunan PWTC di Amerika, WTC, World Trade Center dilanggar oleh kapal terbang, yang dikatakan orang Islam yang buat.
cuba dibuat Islamofobia. Tapi tuan-tuan, sifat Islam ni tuan-tuan, dia macam spring, makin ditekan dia makin melonjak. Tu Islam. Walaupun mereka cuba memburukkan Islam tu sendiri tuan-tuan, tapi akhirnya hasilnya tuan-tuan, makin ramai orang masuk Islam. Orang bukan Islam, bila dia tahu Islam mengenai peristiwa ni, melalui peristiwa ni, mereka kaji, akhirnya mereka masuk Islam. Daripada mereka asalnya orang kafir ni, dia cuba nak burukkan Islam, tapi makin banyak dia jaja keburukan Islam, makin banyak orang masuk Islam. Benar sebagaimana sabda Nabi SAW yang menyebut, al-Islamu yazid wala yanqus, Islam dia makin bertambah, dia tak akan berkurang. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih, Islam yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam tu sendiri. Sebab tu tuan-tuan, pentingnya Al-Quran ni dalam kehidupan kita. Dan sebagai yang terakhirlah, kita pun dah lewat dah. Jadi sebagai yang terakhir tuan-tuan, ni sebagai nak memotivasikan kita dengan Al-Quran ni, supaya mudah-mudahan Al-Quran tidak hanya bersama dengan kita pada bulan Ramadan, tidak pada bulan lain. Biar Ramadan ni dia menjadi titik kepada kita bersama dengan Al-Quran, dan dia berterusan sehingga kita mati bertemu Allah Ta'ala nanti. Dan semoga Al-Quran ni dia akan menjadi penyelamat, syafaat pada kita di akhirat. Tuan-tuan, ada beberapa perkara menarik berkenaan dengan Al-Quran. Cuma apa yang kita nak simpulkan ialah, siapa yang nakkan kehebatan, siapa yang nakkan kelebihan, siapa yang nakkan kebaikan, dia kena bersama dengan Al-Quran. Al-Quran ni tuan-tuan, dia penghulu kepada segala kitab-kitab samawi yang lain. Diturunkan oleh Jibril, maka Sayyidina Jibril alaihissalam dia menjadi penghulu kepada segala malaikat. Diturunkan kepada Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW menjadi penghulu kepada sekalian Rasul, Sayyidul Mursalin. Kalau Jibril disebut sebagai Sayyidul Malaikah, penghulu kepada para malaikat, maka Nabi Muhammad disebut sebagai Sayyidul Mursalin, penghulu kepada sekalian Rasul. Diturunkan di Mekah, maka Mekah menjadi Ummul Qura, yakni sebaik-baik tempat. Diturunkan pada bulan Ramadan, maka Ramadan dia menjadi penghulu kepada sekalian bulan. Ramadan juga tuan-tuan disebut sebagai Sayyidul Syuhur, iaitu penghulu segala bulan. Diturunkan pada malam pada hari Jumaat, maka Jumaat menjadi penghulu sekalian hari, Sayyidul Ayyam. Diturunkan kepada Nabi dalam bahasa Arab, maka bahasa Arab ni dia menjadi Lughatul Jannah, bahasa syurga. Diturunkan kepada umat Nabi Muhammad, maka umat Nabi Muhammad menjadi khairul ummah, sebaik-baik umat, dan merupakan umat yang pertama masuk syurga. Tuan-tuan, di akhirat nanti tuan-tuan, umat-umat yang lebih senior pada kita akan masuk syurga belakang kita. Kita yang akan masuk syurga terlebih dahulu. Dengan sebab apa? Rahmat Al-Quran ni. Dan Nabi sebut, asyrafu ummati hamalatul Quran, sebaik-baik umat aku ialah, semulia-mulia umat aku ialah orang yang menghafal Al-Quran. Jadi tuan-tuan, mungkin kita nak mengapa, ada yang sempat, ada yang tak sempat, tapi ala kulli hal, cukup dengan kita membaca, meneliti, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran ini dia menjadi hujjatun lana wala alaina, dia menjadi pembela kepada kita, bukan pendakwa kepada kita. Jadi saya rasa cukup sekadar sajalah untuk pengisian kita pada pagi ini. Jadi mudah-mudahan segala apa yang disampaikan ni sama-samalah dapat kita ambil manfaat dan kita amalkan. Mudah-mudahan kita menjadi kekasih kepada Al-Quran, dan Al-Quran menjadi kekasih kepada kita dan menjadi syafaat. Ni antara syafaat kubra di akhirat nanti. Jadi aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lazi li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.